Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersua lagi kita di channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan guru untuk kita hasilkan lembaran kerja interaktif untuk kita berikan kepada murid-murid kita supaya sesi pembelajaran mereka menjadi lebih menyeronokkan. Kita akan tukarkan lembaran kerja yang kita berikan kepada mereka tu kepada bentuk yang lebih menyeronokkan, iaitu lembaran kerja interaktif. Jadi untuk menghasilkan lembaran kerja interaktif ini, kita akan menggunakan live worksheet. Jom kita mulakannya. Pertama, pada bahagian Google Chrome kita typekan live worksheet Google search. Okey, kemudian kita pergi kepada liveworksheet.com. Okey, kita nampak di sini. Okey, kita nampak di sini beberapa worksheet yang dikongsikan oleh rakan-rakan guru. Ada banyak kat sini. Okey, jadi untuk guru-guru yang belum ada akaun live worksheet ini, kita perlu register terlebih dahulu. Okey, jadi untuk register kita perlu pergi kepada Teachers Access, klik pada Teachers Access, kemudian kita masukkan email. Ruang ini ialah untuk kita letakkan email kita, kemudian masukkan password dan kita klik kepada register. Okey, register. Jadi kita masukkan nama. Untuk kita masukkan username, kita tidak boleh ada ruang space bar. Kita kena tulis rapat, ataupun kita boleh gunakan underscore atau sebagainya. Boleh guna simbol tapi tidak boleh dijarakkan. Repeat email, masukkan email yang kita guna tadi. Masukkan sekali lagi. Kemudian kemudian ini additional information, optional kan. Jadi nak masukkan pun tak apa, tak nak masuk pun tak apa. Jadi saya klik sini, I'm not a robot. Terus jangan lupa klik kat sini, I have read and accept the term. Jadi saya telah pun register untuk akaun saya yang baru. Setelah kita selesai register, kita perlu aktifkan. Pihak Google akan hantar email ke email kita yang kita masukkan tadi. Jadi kita perlu klik activate pada email tersebut. Kalau kita tak aktifkan, dia akan naik notification macam ni lah. Your account is not activate yet. Please check your email for instruction to active your account. Jadi kita buka balik email yang kita masukkan tadi, kemudian kita aktifkan dan barulah kita boleh guna. Sekarang saya akan gunakan akaun sedia ada saya. Ini saya cuma nak tunjukkan cara untuk register. Baiklah, kita tengok apa yang ada pada ruang ini. Di bawah ni nama kita ni ialah apabila kita dah masuk ke akaun kita, kita tera nama kita lah kat sini. Kemudian ni my worksheet. Dalam my worksheet ada tersimpan semua worksheet yang telah kita hasilkan. Kalau ini bahagian share dan ini private. Nanti saya akan terangkan apa perbezaan antara dua ni, share dan private. Itu yang pertama, worksheet. Kemudian my workbook. Ni my workbook. Saya tak akan terangkan lagi hari ini. Kemudian my mailbox. My mailbox. Di sini di mana tersimpannya semua hasil kerja murid kita. Saya akan terangkan lebih lanjut nanti. Kemudian ini my account. My account. Ini akaun saya. Gambar kita boleh upload dari komputer kita.
Kemudian username macam saya dah isikan dalam form saya masa register, saya letakkan sebagai Cikgu Ida Rahim. Jadi saya boleh change. Kalau saya klik sini saya boleh change. Kemudian password, kemudian email yang saya gunakan untuk akaun ini, okey, boleh juga change email. Kemudian key code, key code, okey, key code saya yang ni, nanti saya akan terangkan apa guna dia. Okey, boleh juga generate new key code. Okey. Okey, itu details akaun kita lah. Okey, kemudian sini bahagian tepi ni dia optional, kita tak isi pun tak jadi masalah. Okey, kalau kita tengok paparan utama ni ada banyak worksheet yang dikongsikan oleh rakan-rakan guru yang lain lah. Okey, ataupun kita nak mencari yang berkaitan dengan subjek kita. Contoh katalah saya nak cari bahasa Melayu kata kerja. Okey, kita type saja, kemudian kita klik enter. Okey, dia akan bawa kita ke beberapa worksheet yang bersesuaian dengan tajuk kita kata kerja lah. Kalau kita tengok terlalu banyak kan, kita boleh pilih yang mana kita nak. Okey, contoh katalah saya nak ambil yang ni. Okey, kan ini oleh Faiza. Okey. Okey, jadi kata kita nak menggunakan worksheet ini, kita hanya klik copy dia punya link ni dan kita pastekan kepada murid-murid kita. Ataupun kita nak add ke Google Classroom pun boleh. Okey. Kita nak share through WhatsApp pun boleh. Sekarang kita nak buat sendiri. Kita nak buat sendiri worksheet kita ataupun lembaran kerja kita yang untuk murid-murid kita, sebab kita sendiri cikgu, kita tahu yang murid kita ni tahap kebolehan mereka tahap mana kan. Jadi kita nak buat latihan yang bersesuaian dengan murid kita. Jadi kita pergi kepada make interactive worksheet. Okey, kemudian get started. Okey, kemudian kita choose file. Okey, jadi dia bawa kita ke laptop kita ni. Kita carilah di mana kita simpan kita punya bahan tu. Maksudnya bahan ni kita kena buat siap-siap. Okey, sama ada nak buat dalam bentuk Words ke PowerPoint ke, terpulang pada masing-masing. Maksudnya kita buat, kita kena save dia dalam bentuk picture JPEG. Okey. Kemudian kita savekan dalam laptop kita. Jadi kita bila kita klik macam tadi, kita carilah kat mana kita simpan. Okey. Saya akan tunjuk di sini beberapa cara untuk kita jadikan worksheet kita ataupun lembaran kerja kita ni interaktif. Okey. Okey, yang pertama saya tunjuk yang soalan aneka pilihan. Upload. Okey, jadi pada soalan yang kita nak jadikan dia interaktif, kita letakkan arahan supaya murid tahu apa yang perlu dilakukan, macam mana dia nak menjawab soalan tersebut. Okey ya, kita akan contoh soalan arahan yang saya buat ni. Tuliskan pilihan jawapan A, B, C atau D pada ruang jawapan. Maksudnya mereka hanya tulis huruf sahaja, bukan mengeja jawapan tersebut, tulis huruf sahaja. Okey, ini dalam kurungan ni untuk pengetahuan kita lah. Multiple choice question, tulis pilihan jawapan yang betul. Maksudnya kita kena tulis pilihan jawapan yang betul pada ruang petak kosong ini. Okey, jadi sebelum tu kita tengok dekat sini ada beberapa menu yang perlu kita ambil tahu. Okey, yang pertama ni ialah bahagian edit. Yang ni edit, tengok nampak tu kan, dia ada tulis edit. Okey, yang kedua ini untuk preview. Maksud dia selepas kita buat soalan, kita preview dulu. Okey, sama ada soalan kita ini betul atau tidak jawapan yang kita beri tu kan, ejaan kita letak tu salah atau tidak. Okey, kemudian yang ketiga ini untuk save. Klik ni yang ada tanda right ni maksud kita save. Yang ni kita discharge. Okey, kita nak keluar lah, tak mau kan. Okey, jadi apabila kita nak membina soalan tersebut, nak jadikan lembaran kerja kita interaktif, kita perlu berada pada ruang edit lah. Okey, kemudian kalau rakan-rakan tengok, okey, dia ada tanda tambah ni. Okey, apa function dia? Okey, tanda tambah ni ialah untuk kita lukis kotak. Okey, untuk interaktif live worksheet ni, dia memang perlukan kotak. Dia akan terus ada tanda tambah ni. Jadi kita hanya tarik saja.
tarik saja untuk kita buat kotak. Okey, jadi kalau kita nak buat kotak ni, kita tarik saja kan. Kita tarik macam tu. Okey. Okey, katakanlah kita rasa kotak kita ni terlalu besar, kita nak adjust. Okey. Dia boleh di-adjust. Jadi kita pastikan kesa kita ni jadi macam ni. Okey, tanda arrow kiri kanan dia. Okey, jadi kita turunkan. Okey. Okey, atau kalau kita nak gerakkan dia, dia mesti kita bawa dia, arrow kita mesti jadi 4 macam ni. 4 arrow dan barulah kita boleh gerakkan, pindahkan dia ke mana-mana. Okey. Kemudian kalaulah kita nak besar kecil. Okey. Jadi arrow kita ni mesti arrow macam tadi saya tunjuk. Okey, atau kita bawa naik ke atas. Kalau di tepi, arrow ni mesti ada di tepi dan tarik. Ataupun kita pastikan kita punya kotak ni berwarna biru kan. Macam ni. Okey, kita klik dia bagi jadi warna biru. Kita klik dia berwarna biru. Kita boleh tekan control, tekan pada arrow pada keyboard kita. Okey, maksudnya kalau kita ke atas dia naik atas lah. Kalau kita bawah dia turun ke bawah. Kalau kita bawa arrow ke kanan, okey dia ke kanan, kita klik arrow ke kiri dia akan semakin mengecil. Okey. Ataupun kita pastikan kita punya kesa kita menjadi 4 penjuru dan kita boleh bawa dia bergerak. Okey. Baru dia boleh bergerak. Okey, jadi kalau terlalu besar kita boleh adjust. Okey, adjust. Jadi kotak ini juga kalau kita tak nak buat satu-satu, kita boleh copy paste. Okey, contoh ni kita jadikan dia macam tadi, kita bagi dia berwarna biru. Okey. Okey, kita klik warna biru. Kemudian kita tekan Ctrl C dan Ctrl V. Okey, kita boleh bawa dari sini. Macam tu. Okey, ni dah besar, kita kecilkan sikit. Jadi pada saya dah copy paste ataupun lukis, saya pilih lukis lagi lah. Sebab copy paste kalau kita kotak yang betul-betul sama besar, tak apalah kita copy paste. Tapi kalau macam ni sebab ada kecil besar kan, lebih baik kita lukis kotak yang baru sahaja. Okey, sekarang setelah siap kita buat kotak, okey sekarang kita nak masukkan jawapan yang betul. Okey, kita nak menulis pilihan jawapan, kita nak menulis huruf saja. Okey, jawapan murid hanya perlu menulis huruf sahaja. Jadi kita tahu jawapan ini kita letak B. Okey, kemudian ini jawapan betul C dan di sini B. Okey, di sini A dan di sini B. Okey, jadi selesai. Jadi kita pergi kepada preview untuk kita semak jawapan kita. Okey. Okey, jadi kita masukkan jawapan B. Okey, murid letakkan jawapan ni lah. Kita andaikan. Okey, yang ini katakanlah murid jawab A. Okey, kemudian yang ini murid tulis dengan huruf kecil. Ada murid yang tulis huruf kecil kan? Okey, jadi kita cuba tengok. Okay, yang ini kita katakanlah murid tulis huruf jawab dengan jawapan yang salah. Okey, jadi kemudian dah selesai semua ada jawapan, klik pada finish. Okey, jadi kita boleh tengok di sini. Okey, kalau jawapan yang betul dia berwarna hijau dan jawapan yang salah akan berwarna, kotak itu akan menjadi warna merah. Okey, kemudian kalau kita tengok tadi kita isikan jawapan A, B, C tu kita letak sebagai huruf besar. Tetapi ni murid jawab dengan huruf kecil. Tak ada masalah. Dia masih dikira betul. Huruf kecil atau huruf besar masih dikira betul. Cuma kalau salah memang salah lah. Jawapan yang salah dia akan jadi kotak berwarna merah. Dan markah keseluruhan dia hanyalah 10. Jadi berapapun soalan yang kita buat, markah penuh dia ialah 10. Jadi dia akan dibahagikan dengan 10. Jadi kalau sini kalau kita tengok soalan saya buat ni 5, jadi yang betul itu 3, jadi 6/10. Jadi setelah selesai kita klik pada save. Okey, waktu kita nak save dia ada syarat. Okey, syarat yang perlu kita patuhi. Okey, kalau soalan itu merupakan soalan hasil kita sendiri,
Okey, jadi kita tidak ambil dari mana-mana buku, kita tidak photostat, kita tidak scan, kita tak download daripada internet, kita boleh publikkan. Okey, ini untuk publik. Kita boleh publik, maksud dia orang lain boleh gunalah. Okey, macam kita tengok mula-mula tadi tu kan, yang itu dipublikkan. Kita ada syarat di sini, warning yang diberikan, sharing worksheet which are not your own creation. Maksud dia yang mana kita scan, kita photostat ataupun kita download daripada internet. Okey, jadi dalam live worksheet dia tak benarkan kita publikkan bahan yang kita ambil yang bukan hak kita sendiri. Jadi kita masih ada pilihan lain. Kita simpan dia sebagai private. Tapi kekurangan dia private ni kita cuma boleh buat 30 sahaja. Okey. Jadi kita tidak boleh simpan lebih daripada 30. Okey. Jadi katakanlah saya save sebagai private ya. Jadi saya bubuhkan nama bahan 1. Okey, jadi save. Okey, apabila kita save, okey, akan tertera di sini link. Okey, jadi kita bolehlah kopikan link ni walaupun kita simpan sebagai private, tapi kita masih boleh kongsikan dengan murid-murid kita, tak ada masalah. Jadi kat situ kita tak payah risau. Okey, jadi kita test. Okey, letakkan link yang kita ambil tadi. Okey, kita test. Okey, ni bahan 1 kan, ID. Okey, ID kita ni ID saya lah. Okey, jadi kita masukkan, kita test latihan yang kita beri ni, yang kita siapkan. Okey, jawapan tadi kita kata B. Okey, B ini kita buat lagi salah. Okey, ni macam tadi. Okey, ni kita bubuh huruf kecil. Dan ini okey, B. Okey, klik finish. Okey, dekat sini bila kita klik finish, murid kita ada 2 option. Kita nak minta murid kita hantar kepada kita. Okey, kita ada 2 pilihan. Yang pertama, dia check my answer. Okey, macam tadi dia akan terus terpapar markah yang dia dapat kan. Jadi kalau dia buat macam tu, maksudnya markah dia tu tidak dapat pada guru. Okey, jadi dia perlu screenshot lah. Perlu screenshot dan hantar kepada cikgu dia kan. Tapi kalau kita buat cara yang kedua, email my answer to my teacher. Okey, kalau kita bagi yang ini, kita minta murid email. Okey, dia perlu isi nama penuh. Okey, contohnya kata saya bubuh nama. Okey, kemudian buat nama murid, kemudian group level katalah kita buat untuk tahun 5, contohlah tahun 5, kita letak je tahun 5. Kemudian school subject BM. Okey, enter. Okey, sini enter your teacher's email. Jadi kita berikan email kita ataupun key code. Key code yang saya tunjukkan sekejap lagi, saya tunjukkan sekali lagi key code kita. Okey, email ataupun key code. Okey, contoh kata kalau saya berikan email saya yang saya gunakan sekarang ni, kemudian send. Okay, your answer have been sent to your teacher. Good luck. Okay, klik OK. Jadi di sini dia nampak dah. Dia masih nampak markah yang dia dapat tu. Okay, jadi ini yang salah. Okay, yang salah, jawapan yang salah. Kemudian, okay, jawapan lain walaupun dia tulis sebagai huruf kecil masih dianggap betul. Okay, okay. Jadi kita tengok balik kat sini. Di sini ialah kita punya account kan. Kat sini. Okay, kat sini kita tengok worksheet tadi. Worksheet tadi dekat private kan, saya simpan kan. Okey, jadi ada di sini dekat ruang private ni. Di sini. Yang ni, yang bahan 1 tadi kan. Okey, yang bahan 1 ada dekat private. Okey, ini bahan yang kita simpan. Jadi katakanlah kita simpan, kemudian hari lain baru kita nak bagi dengan murid kita. Okey, kita klik kat sini. Okey, kemudian dia masih kita boleh ambil copy custom link ni dan kita kopikan. Kemudian ataupun katakanlah kita rasa semak-semak macam tak betul lah kan. Kita boleh edit di sini.
Kalau kita klik edit, dia terus pergi kepada ruang awal ni, yang tadi kita buat tu kan. Jadi kita masih boleh edit lah, kita boleh padamkan dan betulkan jawapan kita tu. Ataupun kita rasa macam tak nak dah yang ni, okey, kita boleh klik remove sahaja. Okey, tadi saya bagi tahu kalau kita simpan pada ruang bahagian private, kita hanya boleh simpan sebanyak 30 kan. Okey, jadi kliklah yang mana latihan kita yang lama-lama tu, kita klik dan kita klik saja remove. Maksud dia kita buanglah, kita buanglah latihan tersebut. Okey. Okay, jadi kita boleh tambah lagi lah yang baru. Maksud dia asalkan berada dalam lingkungan 30, tak kisah yang baru atau lama. Okey, seterusnya kita buat lembaran yang kedua. Okey, kita ambil soalan aneka pilihan juga. Okey, choose file. Lepas choose, kita dah pilih, kita upload. Okey, yang ini soalan multiple choice question juga, tapi arahan yang berbeza. Kita berikan arahan yang berbeza. Jadi kita kata pilih dan klik pada jawapan yang betul. Okey, jadi dalam live worksheet ini dia perlukan arahan. Okey, arahan. Soalan bentuk ini pula, arahan yang diperlukan ialah select yes or select no. Okey, yes untuk jawapan yang betul, no untuk jawapan yang salah lah. Okey, jadi kita kena pastikan arahan kita ini murid faham. Okey, murid faham apa yang perlu dia lakukan. Okey, sama ada macam tadi kita minta dia tulis ABC saja. Yang ini macam mana pula cara dia? Okey, yang pertama sekali macam biasa kita buat kotak dulu. Kita buat kotak. Okey, kemudian ini pun kena kotakkan. Jawapan ABC pun kena kotakkan. Okey. Yang ini kalau kita nak copy paste boleh lah kan, sebab kita nak kotak yang sama besar. Ctrl C, Ctrl V. Okey, buat siap-siap 4 kotak. Okey, turunkan. Bila kita nak gunakan arrow, jangan klik Ctrl kita jadikan dia warna biru dan kita klik arrow ni. Kita pastikan dia jadi warna biru saja, kemudian klik arrow. Klik arrow nak turun, klik arrow yang ke bawah. Kalau nak naik, arrow yang ke atas. Okey, kita susun. Okey, kemudian kita pergi kepada kotak seterusnya. Okey, yang ni saya tunjuk 2 saja ya, sebab dia lambat sikit kan. Dia lambat. Okey. Okey, kita copy. Ctrl C, Ctrl V. Okey, turunkan, guna arrow sahaja. Okey. Okey, baiklah. Okey, sekarang kita nak masukkan dia punya arahan atau command ya. Okey, jadi untuk soalan multiple choice ni kita kena letakkan arahan dia sebagai select titik bertindih yes. Okey, untuk jawapan yang betul kita perlu tulis select yes. Okey, kemudian kita copy dan kita pastekan pada soal jawapan yang betul. Okey, kita tengok sini jawapan yang betul ialah kami. Okey, kita letakkan pada kami. Kemudian kita paste. Kemudian sini pun kita letakkan yes untuk jawapan yang betul. Okey, kemudian jawapan yang betul patut. Dan seterusnya yang lain-lain kita letakkan sebagai no. No. Okey. Select no untuk jawapan yang salah. Okey, copy dan letakkan semua no. Okey, dan di bawah ni. Okey, setelah selesai kita klik pada preview. Okey, preview. Okey, kita preview. Kita semak jawapan. Okey, kita tengok jawapan yang pertama. Okey, kami. Jawapan yang kedua, patut. Kemudian kita check answer, finish. Okey, jadi kita telah pun selesai. Okey, kita selesai soalan ni. Kita savekan. Okey,
kemudian kita nak savekan di mana? Okey, public ataupun private. Okey, saya letakkan di private. Okey, bahan 2. Seterusnya kita bolehlah copy link ini, okey, untuk kita berikan kepada murid-murid kita. Kita copy link dan kita berikan kepada murid kita. Okey, contohnya. Dan mereka menjawab. Contoh, katalah dia jawab ini saya dan ini patut. Kemudian, okey, finish. Okey. Kemudian sama ada nak check my answer ataupun nak email to my teacher. Okey, kalau email to my teacher kita perlu letakkan teacher's email or key code. Okey, jadi sini saya nak tunjukkan key code. Sebelum saya terlupa, kita pergi pada my account. My account tadi kan saya bagi tahu kita ada key code di sini. Jadi kita boleh kopikan key code kita ni dan kita beri kepada murid-murid kita. Kalau kita tidak mahu memberi email kita lah, kita tak nak bagi email kan, email susah panjang murid nak tulis, jadi kita berikan key code ni sahaja. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada worksheet yang ketiga. Okey. Okey, yang ketiga saya tunjukkan cara untuk kita bina lembaran kerja berbentuk padanan. Okey, match join to join. Okey, padanan. Okey, jadi macam mana? Macam biasa kita buat kotak. Okey, terpulang kepada cikgu. Cikgu nak buat kotak besar sebesar-besar alam penuh dengan satu gambar, ataupun cikgu nak buat ujung ni sahaja. Tapi kalau cikgu janganlah buat kecil ni saja kan. Kalau cikgu buat macam ni, okey, kita bimbang nanti murid kita dia tarik bahagian ni. Waktu dia nak tarik jawapan jadi tak boleh kan. Jadi kalau seelok-eloknya, okey, kita buat penuh kotak lah. Okey. Okey, kemudian bahagian ni okey, cikgu nak letak banyak-banyak. Kemudian kita buat penuh kotak. Kan penuh kotak. Okey. Okey, kemudian bahagian jawapan. Okey, kalau cikgu-cikgu lihat di sini, jawapan gambar ada 5. Okey, jawapan ada 7. Jadi jawapan yang salah kita jangan letakkan kotak. Okey, jawapan yang salah kita jangan letakkan kotak. Okey, yang ada merebus, okey, menyangai, kemudian menjerang, okey, menanak tak ada, okey, mengukus dan menyalai. Kalau cikgu nak bubuh penuh pun tak ada masalah. Okey, tak ada apa. Jadi kalau murid kita klik nanti bahagian mana pun boleh dibawalah. Cursor tu nanti saya tunjukkan . Okey, kemudian yang ini dia kata join. Okey, jadi kita perlu type join. Okey, JOIN, kemudian titik bertindih 1. Okey, join 1. Okey, kemudian kita boleh copy sahaja, copy, letakkan di sini. Okey, kemudian okey, letak pada semua kotak yang kita dah buat tu. Untuk soalan match ini, jadi maksudnya padanan, kita perlu letak join 1 dengan join 1, join 2 dengan join 2. Okey, jadi gambar ni gambar soalan kan, nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini join 1, ini kita tukarkan kepada join 2. Kemudian sini join 3, 4 dan 5. Okey, kemudian di sini kita tukarkan pada ruang jawapan. Okey, join 1 ialah menyalai. Okey, jadi menyalai kita pastikan dia berada nombor 1 lah. Join 1. Kemudian mengukus join 2. Okey, jadi mengukus join 2. Kita ubah jadi join 2. Kemudian merebus join 3. Okey, ubah dia 3. Dan menjerang join 4. Sini kita ubah jadi 4. Dan menyangai 5, kita ubah pada jawapan join 5. Okey, selesai. Kita preview jawapan kita.
Okey, kita klik pada preview. Okey, kemudian kita semak. Okey, begini caranya untuk padanan. Okey, kata yang pertama diletak menyangai contohnya. Yang kedua mengukus. Yang ketiga merebus. Okey. Ini yang saya katakan kalau tak kena kotak dia tak boleh. Tadi saya buat kotak kat sini bahagian sini kan. Tengok. Kat sini tak ada pensel. Okey, bahagian yang ada kotak sahaja yang wujud pensel ni. Okey, bahagian ni tak ada. Jadi dia hanya boleh bawa ke satu bahagian yang ada pensel. Okey. Jadi kalau diletak sini tak boleh lah. Dia tak boleh. Okey. Okey, dia perlu letak di depan. Tapi kalau kita letak kotak tu penuh gambar, selamatlah. Okey. Okey, kalau kita letak penuh ni agak macam serabut kan jawapan murid-murid tu. Nampak tak cantik lah. Okey, menjerang. Dan ini kita letak menyalai. Okey, kemudian finish, check answer. Okey, macam biasa kalau salah kotak akan jadi warna merah, yang betul akan jadi warna hijau. Okey. Okey, kita dah settle. Okey, jadi kita save. Okey, katakanlah ini bahan saya sendiri. Jadi saya nak save sebagai public. Okey, jadi kita klik saja public, kita masukkan tajuk, bahan 3, language, letakkan Malay, kemudian school subject, okey, bahasa Melayu. Siap dah ada grade terpulang pada kita nak buku berapa. Okey, contoh kita kata 6. Okey, main tata bahasa. Contohnya nak kata perkataan, suruh kata terpulang lah. Okey, ada ni optional, tak isi pun tak apa. Okey, kemudian age kena masukkan. Contoh kita nak kata 12 ataupun kita nak letakkan 10 hingga 12 pun boleh. Okey, kemudian description ini juga perlu diletakkan. Contoh kita kata latihan pengukuhan contohnya. Bagi tajuk pada dia. Okey, kemudian kita save. Okey, kemudian kita ada sini kita punya link macam biasa, ataupun kita nak terus open worksheet pun boleh. Kita open worksheet. Okey, dia terus ada kat sini. Kita boleh ambil copy link, atau kita nak terus masukkan ke Google Classroom, kita nak terus hantar ke WhatsApp, kita boleh klik terus di sini. Okey, atau kita nak cuba buat di sini, okey pun boleh. Okey, menyangai, ni menyangai, menyalai. Okey, menyalai. Okey, menjerang. Okey, merebus, kata bawa sini tak boleh. Tak ada pensel kan. Merebus, bawa masa sini pun dia tak lekat. Okey, kita kena letak di depan. Okey, mengukus. Okey, habis. Okey, kemudian kita finish. Okey, finish. Okey, macam tadi nak check answer ataupun nak email. Okey, kali nak email. Okey, macam tadi. Okey, kita bubuh email saya. Okey, kita send. Okey. Okey, kalau murid kita dah send, macam mana kita nak tengok? Okey, kita pergi kepada kita punya account, kemudian kita check pada my mailbox. Okey, tengok my mailbox sini. Okey, ini yang dihantar oleh murid kita tadi. Okey, yang dihantar melalui email. Okey, kita dah tahu. Di sini dia ada bagi tahu nama. Nama bila dihantar, ini tajuk. Tajuk yang kita letak tadi. Okey, bahan 1, bahan 3. Okey, dihantar oleh Aimi. Okey, result dia sekali semua ada di sini. Okey, kemudian kita pergi kepada lembaran yang keempat. Okey, lembaran yang keempat apa pula? Okey, lembaran yang keempat ialah drag and drop. Okey, drag and drop. Jadi command dia atau arahan yang diguna ialah drag one to drop one. Okey, jadi saya tunjukkan macam biasa kita buat kotak. Drag maksud dia kita nak bawa jawapan di atas turun ke bahagian soalan. Okey, jadi kita kena buat kotak untuk semua bahagian jawapan. Okey, tak perlu panjang-panjang sangat. Nanti tak cukup dengan kotak kan. Okey, kemudian buat
kotak dulu. Okey, kalau cikgu tengok di sini pun ini jawapan ada 6, soalan ada 5. Jadi jawapan yang salah tu kita tak payah letakkan kotak, kita cuma buat sebagai pengganggu saja. Jadi kita tak payah letakkan kotak. Okey, kemudian pada ruang jawapan kita letakkan kotak juga. Untuk ruang jawapan ni kita bagi besar sikit. Okey. Kemudian bahagian jawapan ini, bahagian jawapan ingat drag sebab kita nak tarik. Bahagian soalan jawapan yang murid letak kita kena drop. Okey, sekarang bahagian atas ni ialah drag. Drag, kemudian titik bertindih 1. Kita copy, drag, copy, semua drag. Okey, kemudian ruang jawapan drop. Okey, drop, kemudian kita copy, masukkan semua, letakkan drop, pastekan. Okey, kemudian kita ubah. Okey, yang pertama, menyangai drag 1. Okey, kita letak menyangai di sini drag 1. Jadi drop 1. Okey, menyangai drag 1. Jadi jawapan dia pada soalan drop 1. Okey, kemudian menjerang kita ubahkan sini jadi 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi menjerang drag drop 2. Kemudian merebus 3. Kemudian menyalai 4 dan mengukus 5. Okey, katakanlah saya nak buat bagi salah. Katakanlah saya tersilap. Saya tulis drag 5, sini pun drag 5. Kita tengok apa akan jadi. Kita preview. Okey, dia beri kita notification. Okey, it seems there are errors in your worksheet. Please check. Okey, kemudian kita klik OK. Jadi kita nampak kat mana yang salah. Okay, dia detect dah kat mana salah. Jadi kita tahulah kat mana nak betulkan. Oh, tengok kat sini. Oh, ini drag 5. Oh, ini pun drag 5. Oh, salah kan? Kita silap. Okay, jadi kita ubah drop 5. Kemudian kita preview balik. Okey, dah siap. Okey, jadi kita test. Kita bawa menyangai. Dia akan bawa macam ni. Okey, kita akan bawa macam ni. Okey, menyangai. Kita letakkan. Kemudian menyalai. Okey, menjerang. Okey, menjerang. Kemudian mengukus. Okey, kita tak salah satu. Okey, merebus. Okey, yang ni sebab kita tak buat kotak kan. Ini memang jawapan yang salah. Jadi kita tak buat dia kotak. Jadi murid tak boleh nak gerakkan kat sini. Okey, kemudian kita check answer. Okey, kita tengok 6/10. Ada salah 2 kan. Ini yang hijau ini betul, yang merah ini, kotak merah ini salah. Okey, jadi macam biasa kita save kan. Okey, kita pulang pada cikgu nak save sebagai public ataupun private. Jadi saya buat yang ni untuk private dululah. Sebab public banyak arahan yang kita perlu lengkapkan kan. Okey, siap. Kita yang ke-4. Okey, seterusnya yang ke-5. Kita choose. Okey, kita tak ambil yang ni. Okey, kemudian upload. Okey, yang ini kita nak murid tulis jawapan di tempat kosong. Kita dah bagi dah jawapan kat sini. Okey, murid hanya perlu tuliskan jawapan yang betul. Okey, jadi kita dah letakkan arahan, tulis jawapan yang betul pada tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi. Maksudnya jawapan dah ada kat atas, murid pilih dan tulis sahaja. Macam selalu kita buat isi tempat kosong lah. Okey, jadi apa kita kena buat? Kita hanya buat kotak pada ruang jawapan sahaja. Ruang jawapan sini kan. Jawapan yang diberi ni kita tak payah buat kotak. Okey.
Okey, kita buat. Okey, kita letakkan kotak. Okey, kemudian kita masukkan, kita type jawapan yang betul. Okey, ini menyalai. Okey, kemudian sini mengukus. Ini merebus. Dan ini mencerang. Okey, ini katakanlah kita eja salah. Okey. Ni saya eja salah saya eja salah. Okey, kita akan lihat apa akan terjadi ya. Okey, preview. Okey, kemudian kita isikan jawapan menyalai. Okey, kemudian mengukus, merebus, kemudian mencerang. Dan ini tadi kita eja salah kan, sekarang kita eja betul. Kata murid jawab, eja betul. Menyangai. Murid eja dengan ejaan yang betul. Kita set tadi ejaan salah, tapi kita tak sedar lah kan. Okey, jadi kemudian murid pun finish dan semak jawapan. Okey, jadi yang lain-lain semua betul. Kat sini dia letak menyangai. Okey, tapi kenapa salah? Dia bagi tahu kat kita notification sini, right answer menyanyi. Okey, jadi murid tahu, oh cikgu eja menyanyi bukan menyangai. Okey kan? Sebenarnya bukan jawapan murid yang salah, kita yang setkan jawapan tu masa kita set tu yang salah. Okey. Jadi kalau kita sedar benda tu, maka kita tukarlah kan. Itu saya tunjuk supaya cikgu tahu. Itu pentingnya kita preview dan kita test jawapan yang kita buat tu supaya nanti murid jawab dah betul dah. Kemudian kita save. Kita pulang pada cikgu. Saya savekan sebagai private. Bahan 5. Okey. Save. Okey. Kemudian cikgu boleh copy atau open terus. Kemudian kalau kita nak try dulu, okey, kita boleh buat menyalai. Okey, seterusnya kita pergi kepada lembaran yang ke-6. Okey, yang ke-6. Okey. Okey, ini ialah drop down. Okey, lembaran kita yang ke-6 ialah drop down. Maksudnya jawapan ada dalam kotak yang diberikan, murid hanya perlu pilih sahaja. Jadi command dia ataupun arahan dia ialah choose, kemudian jawapan, pilihan jawapan. Kalau kita nak letak 5, 5, kalau nak letak 3 pun 3, terpulang pada cikgu. Okey, jawapan dia, kemudian kita gunakan slash ni, kemudian bintang ini untuk jawapan yang betul. Okey, saya akan tunjukkan pada 3 soalan lah. Kalau cikgu nak buat 5 soalan pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Saya tunjuk contoh saja. Okey, yang pertama, okey, ini bahagian jawapan pun kita tak perlu buat kotak. Okey, bahagian jawapan yang sedia ada ni tak perlu. Okey, kita hanya buat kotak pada ruang soalan. Okey. Kemudian saya tunjuk 3 sajalah. Okey, command untuk soalan drop down. Okey, tadi saya dah bagi tahu kita kena tulis choose. Okey, kemudian titik bertindih. Okay, kita masukkan jawapan. Saya buat 3 soalan saja. Okey, slash mengukus dan slash menyalai. Okey, jawapan yang betul ialah menyalai. Jadi kita letakkan bintang di depan perkataan menyalai. Okey. Okey, kemudian untuk memudahkan kerja kita, kalau cikgu rajin tak ada masalah kalau cikgu nak tulis satu persatu, tapi saya suka kita copy lah, nak cepatkan kerja kan. Copy, kemudian kita paste di sini. Okey, sini jawapan yang betul ialah mengukus. Maka jawapan ini kita padam lah, bintang ni kita padam, kita letak pada mengukus. Okey, dan kita paste juga pada jawapan yang ketiga. Okey, kemudian kita jawapan yang betul ialah
merebus. Okey, jadi kita letak pada merebus. Okey, jadi dan ini saya tinggal dululah. Okey, jadi kalau cikgu nak buat 5 soalan, cikgu nak letak 5 terus jawapan pun tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian kita preview. Okey, bila drop down dia akan ada tanda ini segitiga terbalik ni kan. Okey, jadi bila kita klik di sini, murid klik di sini, dia pilihlah jawapan mana yang dirasakan betul. Contoh ini, okey, dia jawab ini. Okey, yang ni pun dia pun mengukus. Okey, yang ini dia bubur mengukus juga. Contohlah kata dia buat salah kan. Okey, kemudian semak macam biasa. Okey, okey, ini merah, ini hijau yang betul. Markah 7/10. Okey, kemudian kita save. Okey, kata saya nak letak di sini. Bahan 6. Okey, save. Okey, boleh ke open? Jadi kita tengok di sini, kita klik. Okey, menyalai, mengukus dan merebus. Okey, check answer. Okey, kita buat check yang answer lah kali ni. Okey, semua betul, dia akan dapat 10/10. Walaupun 3 soalan tetap 10/10. Okey. Okey. Okey, jadi kita tengok sini worksheet kita ni. Okey, yang ni yang bahan kita buat tadi, dia dah masuk dalam private. Okey. Okey, ini yang share. Ini yang saya share public. Okey, ini yang saya share public. Okey, yang tadi bahan 3. Okey, yang ini ruang ni yang saya share secara private. Okey, tapi masih boleh kita berikan kepada murid kita. Tak ada masalah, bukan bermaksud private tu kita seorang saja yang boleh tengok, tak. Kan? Maksudnya private tu kita tak sharekan kepada guru-guru lain. Orang lain tak boleh ambil lah. Dan kita ada limit 30 worksheet sahaja yang boleh kita simpan. Okey, itu saja saya rasa perkongsian saya mengenai live worksheet. Saya sangat berharap agar perkongsian ini dapat membantu kawan-kawan, rakan-rakan guru untuk membina bahan atau lembaran kerja yang lebih menarik, yang menyeronokkan kepada murid-murid kita kan. Kalau selalu pun kita minta murid salin, maka mereka akan bosan kan. Jadi kita sekali-sekala kita selitkan dengan kuis-kuis online kan, lembaran kerja interaktif ni yang membolehkan murid menjawab soalan dengan lebih cepat. Mereka akan rasa lebih seronok dalam belajar dan tidak terasa terbeban. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye semua, jumpa lagi.